asir wala tu'asir wa tammim bil khair. Okey, macam mana kita nak jawab soalan lukisan berskala? Which is ini adalah topik matematik tingkatan 3. Okey, ada student tanya dekat cikgu sebab dia nak ujian. Dia mintakan pencerahan kepada cikgu untuk dia tambah fahamkan berkaitan dengan topik ini. So, jom kita belajar sama-sama. Okey, kita buat revision. Bismillahirrahmanirrahim. Baca soalan sama-sama. Apa dia nak? Dia kata raja di bawah menunjukkan objek PQR dan lukisan berskala. Okay, ingat, kalau kita belajar topik lukisan berskala, memang kita akan biasa jumpa perkataan objek dan lukisan berskala. Okay, dan juga formula 1 nisbah N. Okay, sekejap kita recap sekejap. Apa itu 1 nisbah N? Kena familiar. 1 ni merujuk kepada gambar lukisan berskala. Lukisan berskala, jadi tulis short form. Yang N ni merujuk kepada lukisan objek. Lukisan berskala, LB, lukisan objek. Okey, jom kita baca soalan balik. Apa dia nak? Okey, bla bla bla. Dikira pada grid segi 4 sama yang berlainan saiz. Of course, sangat ketara. Tentukan skala yang digunakan. Okey, dia nak jawapan tu dalam bentuk skala. Okey, so bila jumpa soalan, yang pertama awak kenal pasti objeknya apa, lukisan berskala ni mana, dan yang ketiga adalah apa dia punya unit ukuran. Okey, kotak-kotak yang dalam soalan bagi. Itu step yang pertama. Okey. Step yang kedua, apa yang awak kena tahu adalah awak cuba cari kat mana kawasan yang senang kita nak kira dia punya saiz dia. Faham tak maksud cikgu? Contoh jom kita tengok yang ini. Contoh, kalau cikgu ambil PQ, adakah senang kita nak kira kotak dia? Pandai, agak susah sikit sebab dia melintang dekat tengah. Okey, sama juga PR, susah. So daripada kita ambil susah, kita ambil yang senang, QR ni. Faham maksud cikgu? Okay, good job. So now, let's say kita ambil ukuran QR, objek dan ukuran lukisan berskala yang QR juga. Pastikan kawasannya sama. Itu step yang pertama. Settle. Okay, now, bila awak dapat kenal pasti kawasan mana yang awak nak ambil, makanya kita kena tahu berapakah jarak QR ni. Berapakah saiz ukuran QR ni? Sama dengan QR untuk lukisan berskala. Kita kena tahu jarak dia. Okay, let's say. Tengok kat sini. Sekejap Okay, kita tengok pada objek ni. Kita tengok pada objek dulu. Okay, kita tahu kita nak ambil QR. Berapakah ukuran QR ni? Berapa kotak? Ada 3 kotak. 1, 2, 3. So, jadi ukuran dia adalah 3 berapa? 3 cm, 3 cm. Faham setakat ni? Okay, good job. So, now kita tengok ukuran QR lukisan berskala pula. Berapa kotak? Sama je. 1, 2, 3. Tapi adakah dia punya ukurannya 3? Tak. Sebab soalan dah bagi tahu jarak kotak tu lah 2 cm. Faham setakat ni? So jadinya bila 2 cm, meaning 2, 4, 6 cm. Settle. Ni part sangat penting kena tahu. Okay? So now baru kita pergi ke formula dia. Macam mana kita nak membentuk skala yang dalam bentuk 1 nisbah N. Pastikan kita tahu 1 merujuk kepada lukisan berskala, N merujuk kepada lukisan objek. Faham setakat ni? Okey, so jom kita jawab sama-sama. Macam mana kita nak jawab soalan ni kelas? So, kita tahu yang asalnya dia macam ni, 1 nisbah N. That's why, bila 1 nisbah N, kita kena tahu yang nisbah tu sebenarnya ada pecahan 1 nisbah N. Apa kat atas, apa kat bawah? Atas adalah lukisan berskala, berlukisan objek. Awak kena ingat tu je, LBLO. Okey? So, kita tahu, atas ni lukisan berskala. Bawah adalah lukisan objek. Okey. Memandangkan kita dah ambil tadi kawasan QR ni kan? Betul kan? So masukkan nilai-nilai dia. Tapi sebelum masukkan nilai, cikgu prefer awak tandakan dulu kawasan mana yang awak ambil. Lukisan berskala, saya ambil yang QR. Okey, tandakan. QR. Macam tu. And next, objek QR. Macam tu. Faham? Ini baru kita tukar kepada nilai. So 6, bawah 3. Boleh tak kita permudahkan? Of course boleh kelas. Yang bawah jadi 1, yang atas jadi 2. So end up, apakah jawapan awak? 2 nisbah 1. Tapi soalan cikgu pada awak yang tengok live cikgu sekarang ni, yang tengok cikgu punya video record sekarang ni, adakah ini jawapan akhir dia? Adakah ini jawapan akhir dia? Tak. Kenapa? Sebab
Dalam topik lugisan berskala, kita punya formula adalah pastikan satu di depan. Mesti satu titik bla 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 bla. Nombor apa kat belakang? Faham masalah kat ni? Dan pastikan nombor tu dah positif lah. Macam mana kita nak jadikan depan ni satu kelas? Sebenarnya jawapan ni hampir betul. Tapi kalau kita berhenti kat sini memang salah. Okay? So, cara kita nak jawab soalan ni kena tahu. Macam mana kita nak jadikan dua ni jadi nombor satu? Dengar betul-betul. Buat yang tak faham, dengar betul-betul. Yang dah faham, tahniah. Anggap benda ni sebagai revision. So, dua ni kita boleh bahagikan dia dengan dua untuk jadi satu. Dan kita kena bahagikan nombor yang di sebelah juga dengan dua. Jangan sebelah aja. Faham setakat ni? Bila kita dah bahagikan, barulah kita boleh jadikan dia nombor tu sebagai satu. Sini satu. Yang kat sebelah ni boleh ke kita selesaikan lagi? Tak boleh. Memang itu je. Sampai situ je takat dia. End up, baru kita dapat jawapan akhir 1 nisbah 1/2. Faham ke faham? Senang ke senang? Tahu tak apa, Alhamdulillah. Okey, kalau dah faham Alhamdulillah, so jom kita pergi ke next soalan. Untuk makluman soalan cikgu ambil daripada soalan buku teks. Boleh refer dekat muka surat 92, 93, matematik buku teks yang kata 3. Ada student tanya. So now jom tengok contoh soalan yang lain. Okay, of course soalan lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma ada perbezaan sikit. Jadi kita baca sama-sama soalan ni dia nak apa. Sama je konsep dia akan terangkan ni objek. Okay, dia akan terangkan lugisan berskala. And then soalan ditanya tentukan skala. Pastikan awak tahu skala tu mesti jawapannya 1 nisbah N. Mesti 1 dekat depan. Apa dekat depan? Depannya adalah L, LB. N ni apa? LO. Faham setakat ni? Jom. So now, apa lagi kita kena take note? Kita kena tahu dia punya unit ukuran kotak. Oh, yang kotak ni 1 cm. Oh, yang kotak ni 0.5 cm. Sangat penting sebab kita nak cari jarak antara part-part tertentu yang kita nak cari nanti. Clear? Okay, next. Sebelum kita jawab soalan ni, kita kena cari kawasan mana yang kita nak cari jarak dia. Okay, now, jom kita tengok yang bahagian objek dulu. Dekat mana yang senang kita nak kira kotak dia? Adakah LK? No. Sebab dia sengit. Adakah LM? No. Sengit. MN? No. Sengit juga. KN? No. Sebab sengit juga kelas. So jadinya semua sengit. Habis tu macam mana cikgu? Habis tu macam mana cikgu? Habis tu macam mana? Jadinya bila tak boleh, ada solusi yang lain. Sebab matematik ni fleksibel. Okay, nak tak nak awak kena fikir. Okay, aku tahu dah. Matematik ni biasanya dia akan tricky sikit. Tolong kaitkan dengan bentuk segitiga. Sebab dengan bentuk segitiga, macam-macam formula kita boleh pakai. Either teorem Pythagoras ataupun nisbah trigonometri. Isunya macam mana kita nak cari ni? Okay, perhatikan. Let's say, cikgu ambil K dengan L lah contoh. K dengan L, contoh. Kita nakkan garisan ni berapakah dia punya panjang tu. Tapi isunya macam mana? Of course kita kena bentuk segitiga. Let's say kita bentukkan dia. Gini. Dapat? Kan? Boleh ke boleh? Boleh. Sebab kita boleh tahu ketinggian ni K sampai yang kat sini. 1 kotak, 2, 3, 4. Berapa jarak 1 kotak? 1 cm. Jadi 4 cm dekat sini. Faham setakat ni? Contoh ni berapa kotak? 2. Itu jadi 2 cm. Faham setakat ni? Of course kita boleh guna formula teorem Pythagoras. Okay? Okay, good job. So now, let's say, cikgu tak nak ambil bahagian tu. Sebab ada reason yang tertentu. Ada reason yang tertentu. Kalau kita refer dekat buku teks pun dia ambil yang KN. Ada sebab. Kenapa? Sebab dalam teorem Pythagoras, sekejap contoh kita ambil N meaning kita nak garisan KN. Bila kita nak garisan KN, makanya kita kena cari bentuk segitiga dia. Ada reason nanti beritahu kenapa. Okey, yang tegak ni ada 4 kotak, meaning ini 4 cm. Yang melintang ni berapa kotak? Ini 3 cm. Boleh tak kita cari KN? Boleh. Dengan menggunakan formula apa? Teorem Pythagoras. Dalam teorem Pythagoras, kalau sini 3, sini 4, mesti kat sini 5 cm. Okey? Either awak tekan kalkulator, awak hafal. Cumanya caranya, macam mana kita dapat 5 cm cikgu? Sebab dia nombor genap sangat mudah. Kalau kita pakai yang sebelah tadi akan dapat nombor berapa. Tak percaya, cuba. Okey, ingat. Kalau kita nak guna formula teorem Pythagoras segitiga sudut tegak,
Okay, kita nak cari garisan hypotenuse ni, kita kena tambah. Okay, so KN. Sama dengan apa kelas? Okay, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Of course, kalau awak tekan kalkulator, tolong tekan satu-satu supaya awak elak kira Ada student request, cikgu ajarlah saya bla bla bla, nak tekan semua boleh. Tapi risau awak lupa sebab terlampau banyak benda-benda yang awak kena tekan. Contohnya macam penutup atau pembuka kurungan. And then awak akan dapat sini 25. So better awak tekan kalkulator sebiji macam cikgu buat ni. So end up awak akan dapat 5 cm dekat sini. Okay. Settle. Sekarang KN kita dah tahu 5 cm. So now kita tengok lukisan berskala. Of course konsepnya sama je. Kita akan cari kawasan yang panjang yang sama, sini K, sini N. And then kita akan menggunakan jarak yang sama. Ni okey. Gini. Kalau awak pasang sama je. Sama je dia punya ukuran. Sini 4 kotak, sini 3 kotak. Tapi membezakan apa? Yang membezakan adalah 0.5 ni. Hati-hati. Ramai student careless, bukan careless, dia tak tahu. Terlepas pandang bahagian ataupun dia tak faham. Okay, dengar betul-betul video ni. Tengok sampai habis. Jangan sekat jalan supaya awak bertambah faham dan awak kekal faham dengan apa konsep yang sebetulnya. So kita tahu sini jaraknya 4 kotak. Tapi adakah 4 cm? Tak. Sebab satu kotak ni 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Apa yang kita boleh buat, cuba tekan kalkulator 0.5 tambah, 0.5 tambah, 0.5 tambah, 0.5. Itulah jarak dia. Ataupun kalau awak mahir dengan darab, ada berapa kotak? 4 kali 0.5 je lah. Okay? Macam tu caranya. So tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. Apa jawapan dia? Ambil kalkulator sekarang. Good job. Berapa panjang dekat sini? 2 cm. Okay? Dekat sini berapa kotak dia? 1, 2, 3. Tapi adakah 3 cm? Tak. Sebab satu kotak 0.5, 0.5, 0.5. Ada berapa kali? 3. Tambah 3 atau kali 3? And awak akan dapat 1.5. Faham? Sekarang ni kita nak apa kelas? Kita nak apa? Nyanyi. Kita nak garisan KN. Sama juga konsep dia. Kita kena cari apa? Kita cari panjang ni. Let's say cikgu pakai warna merah. Kita nak KN ni. Okay. Kena tunjuk jalan kerja. So 2 cm tambah 1.5 cm kuasa 2. Tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. Apa jawapan awak dekat situ? Okay. 2 kuasa 2 awak akan dapat 4. Step by step Tips ni sangat penting supaya awak elak careless. Salah tekan kalkulator rugi je walaupun betul. Awak punya ni cara. 2.25. Faham? And awak akan dapat berapa jawapan dalam tu? 4 tambah 2.25 awak akan dapat 6.25. Awak akan dapat 6.25. Tekan akhir. Bila dah punca kuasa dapat jawapan berapa kelas? Awak akan dapat 2.5. Okay, settle. Bila kita dah tahu jarak dia, baru masuk ke dalam formula. Okay, so apa formula kita dah belajar tadi? Ingat, kita punya formula pastikanlah satu nisbah N. Satu tu apa? Adalah lukisan berskala punya jarak. N ni apa? Lukisan objek. Ni lukisan berskala, ini objek. So, kita nak pilih yang mana? Garisan KN. Okay, ingat benda ni kita boleh tukar jadi pecahan. So dalam exam nanti tulis penuh-penuh. Cikgu tulis short form je tu. Lukisan berskala per lukisan objek. Kita ambil mana tadi? Kita ambil KN yang ni KN lukisan objek pun KN. Berapa jarak kita ambil tadi? Ni 5. Okay. Yang ni berapa? Ini 2.5 cm. Okay. So KN 2.5. KN objek adalah apa? Adalah 5. Okay. So bila sampai sini, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Of course kita kena permudahkan dia. Kita kena permudahkan dia. Permudahkan dia macam mana? Biasa kalau nombor genap kita boleh senanglah bagi nombor genap kan? Betul tak? Kita permudahkan dia pakai CV5. Kalau awak tekan kalkulator 2.5 bahagi 5. Tekan sama-sama dengan cikgu. Awak akan dapat berapa? Awak akan dapat berapa?
Awak akan dapat berapa? Ha? Tapi tak boleh Tak boleh Kalau nak tekan 2.5, lepas tu bahagi 5. Kalau awak tekan dengan cikgu, awak akan dapat apa? 1 nisbah 2 kan? Sebenarnya boleh. Itulah jawapan akhir dia. Okey. So bila sampai sini, apa kita kena buat? Of course, ramai student dia start kat sini. Macam mana kita nak buat? Of course, awak boleh sebenarnya buat ni dengan bahagi 5. Sebab bawah ni 5 bahagi 5, ini bahagi 5. And awak akan dapat berapa kelas? Awak akan dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 2.5 bahagi dengan 5. 2.5 bahagi 5. Awak akan dapat berapa? 0.5. Kat sini awak akan dapat 0.5. 0.5. Ini akan dapat 1. Stop sampai sini. So end up nanti awak akan realize jawapan dah 0.5 nisbah 1. Itulah nombor paling kecil. Nombor paling kecil. Tapi isunya, adakah ini jawapan akhir dia? Tak, sebab ingat apa yang cikgu kata tadi. Dia mestilah 1 dekat depan. Tapi sekarang 0.5. Okey, sampai sini dengar betul-betul. Kalau tak faham, ulang balik video ni insya-Allah. Okey. Bila sampai sini, cikgu sangat rekomen awak tukar kepada nombor pecahan. 0.5 cuba tekan kalkulator sekarang. Dan cikgu nak bantu awak berani tekan kalkulator dan tahu cara yang betul. 0.5 awak enter akan dapat 0.5. Kita nak tukar pecahan jadi macam mana? Tekan A, B, C. Awak akan dapat 1/2. 1/2. Okay. Dia sebabkan tak muat, pergi sini. Awak akan dapat 1/2 nisbah 1. Sama juga konsep dia. Kita nak jadikan yang depan ni 1. Tapi cara dia macam mana? Apa yang kita kena buat? Macam ni cikgu? Senang je. Awak kena kalikan 2 dekat sini. Sini pun kena kali 2. Kenapa cikgu perlu 2? Sebab kat bawah ni 2. Bila kita potong ni, potong akar bawah, akan tak dapat 1? Dapat. Itu je reason dia. Permainannya dekat situ. Cara dia nak jawab soalan ni. You have to have critical thinking. Ni 1 nisbah 2. That's it. Inilah jawapan di kelas. Boleh. Walaupun sebenarnya, kalau kita tekan je kalkulator 2.5 bahagi 5, cuba tekan sekarang. 2.5 bahagi 5. Awak akan dapat 0.5. Tekan ABC. Awak akan dapat pecahan 1/2. Kan 1/2 sama dengan 1 nisbah 2? Sebenarnya betul je. Kalaulah last choice, tak tahu juga, lupa je cikgu ajar ni. Makanya ambil tekan kalkulator ni, dapat itulah jawapan dia. Tapi of course, kita nak jalan kerja. Macam mana kita dapat ke arah ini? Faham setakat ni? Alright, good job. So, next. Last but not least, soalan yang terakhir. Soalan ni pun student tanya cikgu. Of course, soalan ni adalah soalan yang tak ada gambar. Okay. Dalam buku teks juga, konsep dia sama je. Jadi baca soalan. Untuk soalan ni, macam mana kita nak buat? Baca sekejap. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 300,000. Kan? Okay. Hitung jarak sebenar dalam kilometer. Okay, yang panjangnya 3 cm. Yang panjangnya 3 cm. Mudah sangat soalan ni, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair. Okey. Kalau kita jumpa soalan ni, awak kena tahu yang dia bagi 1 nisbah 300,000. Kita tahu yang ni adalah 1 cm, yang ni pun 300,000 cm. Okey. So nak tahu tak? Yang unit ukuran kalau 1 km bersama dengan 100,000. Apa? 100,000 cm. Meaning dekat sini 1 cm bersamaan dengan berapa? 3 km. Okey. Tapi soalan nak apa kelas? Tengok betul-betul. Soalan nak 3 cm. Kalaulah soalan nak 3 cm, 1 cm 3 km. Kalau 3 cm? Of course 9 km. That's it. Inilah jawapan dia. Faham ke faham? Okay. So jarak sebenar sungai adalah 9 km. Macam tu jawab dia. Maka jarak adalah 9 km. Okay? Boleh? Good job.